Alright. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam perpaduan. Kita ke udara pada malam ini awal, dan sebentar lagi saya dan rakan-rakan akan berangkat ke Turki tuan-tuan untuk menjalankan dua benda dalam satu masa. Pertama, kita mempromosikan destinasi-destinasi pelancongan untuk Alam Shah Travel. Lepas ni kalau ada sesiapa yang berhajat nak pergi ke luar travel agent, nak pergi umrah ke, setiap minggu ada flight kita pergi ke umrah. Jadi bolehlah bersama-sama kami. Nanti kita pun bila sampai ke Turki, kita akan kongsi gambar-gambar pemandangan yang indah dan destinasi-destinasi bersejarah, tempat-tempat sejarah ketamadunan Islam dan macam-macam, insya-Allah. Kita nak ulas tentang yang dikeluarkan oleh Tuan Guru Haji Hadi. Haji Hadi mengatakan bahawa tengok suara okey tak? Okey. Haji Hadi mengatakan bahawa kerajaan perpaduan ini lebih mudah jatuh jika kepala terlalu besar. Mungkin Haji Hadi memberi gambaran tentang kerajaan di bawah pimpinan Muhyiddin Yassin, yang mana Haji Hadi juga sebahagian daripada kerajaan itu. Itu kalau kerajaan tu dipanggil kerajaan yang berkepala besar, itu betul lah, sesuai lah, kerana memang berkepala besar. Dalam kerajaan itu dipimpin oleh orang yang pernah mengkhianati UMNO. Kita dah maafkan dia, kita ampunkan dia, kita bagi pula walaupun jumlah ahli parlimen dia kurang, ada 32 je. Itu pun hanya 5 dia yang betul-betul yang bertanding menang atas tiket PKR yang mereka pinjam, yang bersatu pinjam. 16 dicuri daripada UMNO, 9 dicuri daripada PKR. Kita bagi dia peluang walaupun kita ada 42 kursi pada ketika itu. Dia tikam belakang kita, dia mainkan kita, dan pemimpin kita nak disumbatkan dalam penjara. Seorang dah masuk, seorang lagi alhamdulillah dapat diselamatkan daripada dianiaya oleh mereka. Jadi hari ini tuan-tuan, ketika mereka dulu berada di dalam kerajaan, mereka tidak pernah pun memikirkan bahawa tindakan-tindakan mereka yang zalim ini, tindakan-tindakan mereka yang langsung tidak berhati perut, menganiaya rakan-rakan sepasukan, yang itu dia tak anggap kepala besar. Kita lihat kali ini bila mereka dah nampak tendensi ataupun kebarangkalian untuk mereka juga mempunyai peluang menjadi kluster mahkamah. Bukan kita yang suruh dia menyalahgunakan kuasa dalam tempoh darurat. Kita tak pernah suruh. Kita tak pernah suruh dia menyalahgunakan kuasa, mengambil 3 hingga 5% daripada kontrak-kontrak yang bernilai 50 hingga 500 juta ringgit. Kita tak pernah pun tuan-tuan meminta gunakan kuasa, mengambil rasuah dan kemudiannya merasuah pengundi-pengundi sehingga kantoi orang pelik macam mana mereka mempunyai dana yang luar biasa banyaknya. Bila dah kamu belanja luar biasa banyak, perompak macam mana pun lah sekali kantoi, sudah pastilah akan dapat dikesan oleh pihak penguasa. Bila pihak penguasa siasat, bocorlah semua benda. Rupanya ada orang yang menjadi orang tengah, macam contohnya Adam Radlan,
yang menjadi orang tengah mengutip 3 hingga 5% daripada projek-projek 50 hingga 500 juta ni. Jadi kenalah bersiap sedia. Itu belum lagi kita siasat macam mana cabutan istimewa, cabutan khas daripada 8 kali setahun boleh meningkat menjadi 22 kali setahun. Berapa banyak token-token judi, biaya mereka, itu belum lagi kita korek lagi. Ini belum masuk lagi dekat Perak, apa yang Peja buat dengan projek-projek pasir bagai apa semua. Sekarang dah panik kawasan-kawasan pasir kuari, mereka kelang kabut nak jual. Orang yang nak beli ni hati-hati sikit. Sekarang semua orang panik, tuan-tuan. Banyak orang panik. Jadi itu sebabnya malam ni kita nak kupas. Kalau sesiapa yang ada soalan, walaupun kami berada di Turki, saudara berada di Istanbul dan mungkin akan pergi beberapa tempat, kami akan cuba untuk memenuhi live kami. Mungkin timing ada sedikit berbeza, tetapi kita akan cuba adakan juga supaya isu-isu semasa ini akan berterusan. Kita tetap akan buat homework. Saya ada sahabat-sahabat saya nak perkenalkan sahabat saya. Orang nak kenalkan kau ni. Ramai orang tanya mana satu Wan Quresh. Ini dia Wan Quresh, tuan-tuan. Ini Wan Quresh. Wan Quresh ni dia tak pergi. Dia ada mission khas kat sini. Dia kena buat beberapa misi. InsyaAllah lepas ni ada kita nak buat apa dia panggil, buat review di Bali. Lepas ni baru mereka akan pergi. Di Bali tu nanti ramai yang akan pergi. Sebab kita nak ramai yang buat review ni. Ini seorang lagi orang tanya, Hafiz Hanafiah, Hafiz Nafiah. Inilah Hafiz. Kalau email apa ni, TikTok, nama Villa Hafiz. Beliau merupakan Setiausaha Agung seniman. Jadi yang sebelah depan ni tak boleh diperkenalkan. Biarlah rahsia. Banyak yang membantu saya ni, tuan-tuan. Banyak yang rahsia. Kat Turki saja-saja, bukan saja-saja. Ini program ni dibiayai oleh Alam Shah Travel dan kita pergi untuk buat review dan pergi untuk buat apa dia panggil, liputan lah, liputan tentang suasana di sana, keadaan hotel, keadaan ni dalam arti kata lain kerja cek makan lah, tuan-tuan. Kalau ada orang nak suruh buat review dan sebagainya, insya-Allah kita bersedia untuk usahawan-usahawan kita. Okey, silakan. Okey tu. Ya. Soalan kuat sikit soalan daripada Tuan Guru Haji Adi juga ni. Haji Adi. Bukan Haji Adi tanya lah. Haji Adi dia WhatsApp ke apa? Tuan Guru Haji Adi punya kenyataan yang tulis tu kan. Tak boleh bergabung dengan penipu. Ya. Kita tak boleh bergabung penipu, pencuri dan perompak. Saya sangat setujulah dengan Tuan Guru Haji Adi. Itu sebabnya kita tak bergabung dengan PAS. Itulah kena tahu sebab PAS ni penipu. Dia dah tanda tangan piagam muafakat nasional dengan kita. Dia dah umum nak melaksanakan apa yang dipanggil sebagai tahaluf siasi, untuk bekerjasama dengan kita dalam soal-soal kepentingan Islam, kepentingan Melayu. Lepas tu dia senyap-senyap, dia bertahun pula. Kita dengan dia bertahun. Kemudian dia senyap-senyap bertahaluf dengan PPBM, musuh kita. Macam kita dah nikah dengan dia di Thailand, sepatutnya balik Malaysia ni kita register lah. Belum sempat nak register, tuan-tuan. Dia dah kahwin dengan orang Malaysia.
dengan dia dah kahwin dekat Malaysia. Jadi dah ada sejak nikah kat Malaysia. Jadi tak boleh lah nak register nikah kita di Malaysia dengan dia. Inilah. Jadi penipu satu tak betul, tak sama. Lagi apa dia kata? Dia kata kalau kumpulan pencuri penipu ni bersatu padu, nescaya mereka akan bertukar menjadi kumpulan. Kalau dulu orang tak tahu mereka ni pencuri, penyamun dan sebagainya, tapi sekarang alhamdulillah orang boleh fikir bagaimana mereka boleh menang 74 kursi, bagaimana sampai satu pengundi boleh dapat sampai RM600, ada yang RM500, ada yang RM300, ada yang dijanjikan RM350, tapi last kali dapat RM100. Ada juga. Macam-macam jenis manusia yang ada sebenarnya dalam PAS. Dan benda ni semua akan terbongkar satu demi satu bila mana mereka-mereka yang terlibat dalam pengambilan 3 hingga 5% masuk pula dalam akaun parti tu. Masuk dalam akaun parti. Kemudian tentang dana yang diterima daripada token-token judi ni pun insya-Allah nanti akan terbongkar. Duit yang mereka gunakan untuk merasuah pengundi-pengundi juga akan terbongkar bila mana di Kuala Terengganu, di Marang, di Kemaman, kita buat petition mahkamah, petition pilihan raya. Begitu juga kita buat petition pilihan raya di Pasir Putih, kita buat petition pilihan raya di Gua Musang. Banyak tuan-tuan. Lebih lambat laun orang akan tahu siapa itu pemimpin Perikatan Nasional, siapa itu pemimpin PAS. Jadi kita tak perlu bimbang. Okey, ada lagi? Gitu. Dalam tu juga beliau mengatakan orang Islam hendaklah bersama-sama, bersatu padu. Bukan bersama-sama bekerjasama dengan orang-orang yang menentang Islam ni. Jadi dia kata kita perompak, pencuri, kan, jangan bergabung. Tapi dalam masa sama juga dia kata kita harus bersama-sama bersatu dengan dia. Dia macam inilah. PAS ni pasal dah dasar penipu tu, bila time dia perlukan kita ambil contoh lah mudah. Bila dia tanda tangan muafakat nasional dengan kita, sebelum tu mereka buat perhimpunan anti ISID, bantah ISID bersama-sama dengan kita. Pada ketika itu Datuk Zahid sudah dihadapkan ke muka pengadilan dengan 87 pertuduhan. Tapi masa itu tak ada pun dia kata kita ni perompak ke, kita ni penyamun ke. Dia tak kata kita ni keruh. Sebab mereka tahu masa tu mereka mengakui bahawa pendakwaan ke atas kami, ke atas kita adalah pendakwaan terpilih. Masa tu dia mengaku ini pendakwaan terpilih. Masa dia nak kerjasama dengan kita, nak minta supaya kita menerima bersatu di dalam muafakat nasional, masa tu mereka tak kisah pun apa status Datuk Zahid, apa status Datuk Najib. Masa tu tak jadi kudis bagi mereka kerana mereka beranggapan bahawa pendakwaan terhadap pemimpin kita adalah pendakwaan terpilih, berniat jahat dan bermotifkan politik. Masa dia pergi rumah Datuk Zahid, berbincang untuk membentuk kerjasama dalam menghadapi pilihan raya umum ke-15. Baru beberapa bulan. Mereka tak ada pun cakap syarat nak kerja bersama dengan kita mesti tak ada Datuk Zahid, mesti tak ada Datuk Najib. Tak ada. Maknanya pada ketika itu pendirian mereka, pendakwaan terpilih yang dikenakan ke atas pemimpin kita adalah niat jahat Mahathir dan juga rakan-rakan yang sewaktu dengannya. Ini seorang lagi sahabat saya. Yang ini ikut. Yang ni ikut. Dia beli tiket sendiri. Apa ni? Bila mana Datuk Zahid meletakkan syarat, sebab kita dah kena tipu tuan-tuan.
Kalau misalnya kita belum pernah kena tipu dengan PAS ni, sudah pastilah Datuk Zahid tak meletakkan syarat yang ketat. Apa syarat yang Datuk Zahid letak bila mana Haji Hadi datang ke rumah dia minta nak kerjasama antara UMNO dan PAS dalam menghadapi pilihan raya umum yang ke-15. Syarat dia, kita minta supaya PAS keluar daripada Perikatan Nasional dan mufarakah dengan Bersatu. Dia kena umumkan lah. Dia kena umumkan dia sudah tidak lagi bersama dengan Bersatu, tidak lagi bersama dengan Perikatan Nasional, dan dia bekerjasama dengan kita. Dia kena umumkan. Itu bagi saya sangat adil lah. Sebab kita memang tak nak bekerjasama dengan Bersatu. Jadi kalau PAS nak bekerjasama dengan kita, sewajarnya lah PAS meninggalkan Muhyiddin, meninggalkan Bersatu dan bersama dengan kita. Namun bagi saya, perkiraan PAS ini boleh dikata tepatlah. Mungkin dia sudah tahu bahawa manusia, khususnya anak-anak muda Melayu yang first time menjadi pengundi ni, bila disogok dengan duit, mereka boleh ubah pendirian. Ini kita tak menyangka. Kita ingat orang akan ambil duit, tetapi last kali undi atas mereka. Kita tak sangka lah PAS akan suruh wallahi kami undi PAS. Maknanya terikat. Kita yang ini kita mungkin tak sangka. Jadi apa yang berlaku ialah tepatlah tindakan mereka bila mana mereka bekerjasama dengan Muhyiddin. Mereka dapat dana untuk pilihan raya yang cukup banyak dan boleh beli undi. Dan boleh beli undi. Bila mereka mengambil keputusan bersama dengan Muhyiddin, masa tu kita tengok PAS mengeluarkan kata-kata nista, mengatakan bahawa pemimpin kita ada yang keruh, pemimpin kita penyamun, perompak. Tetapi inilah orang yang sama yang mereka mula kerjasama selepas pilihan raya umum yang ke-15, sehinggalah mereka curang dan bersama dengan Bersatu. Jadi inilah double standard Haji Hadi. Bukan semua orang PAS ni ikut Haji Hadi, tuan-tuan. Bukan semua orang PAS ni perangai buruk, tuan-tuan. Ramai dalam PAS ni sebenarnya perangai baik. Orang-orang yang baik-baik. Cuma ada segelintir yang kabur mata dengan jawatan menteri, kabur mata dengan jawatan duta Timur Tengah, kabur mata dengan royalti minyak Terengganu, kabur mata dengan dana pilihan raya yang dijanjikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi inilah yang telah menyebabkan mereka ini telah mengadakan kerjasama, memilih kerjasama dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan bukan bersama dengan UMNO. Okey? Isu lain sikit tu ni. Lain. Berkenaan dengan kenyataan Tan Sri Nur Omar ni tu. Dia kata dia tak bangun masa usul undi percaya tu. Sebab dia kata tak ikut peraturan dan usul itu tidak dibawa ke MKT. Jadi boleh tak jelaskan perlu ke dibawa ke MKT ataupun boleh straight terus dekat PAU? Dan alasan dia bagi, dia kata dia tak sokong sebab usul tu tak dibawa ke MKT dulu. Ada 7 usul je yang dia Untuk makluman Norma, sebagai seorang pengamal undang-undang, dia sepatutnya lebih tahu siapa yang lebih berkuasa, MKT ke Perhimpunan Agung UMNO. Saya dah ulang banyak kali. Tapi kalau ada yang masih bebal, tak faham-faham ni, sedangkan dia pengamal undang-undang, kita jangan bazir masa. Ucapan dasar Presiden, semenjak bila ucapan dasar Presiden itu pernah dibentang dalam MKT? Ni apa benda yang dia merepek ni? Ucapan dasar Presiden, ketika Presiden berucap tu baru kita akan dengar. Dan bila orang bahaskan ucapan dasar Presiden tu, mereka nak buat penambahan. Itu hak jurucakap nak buat penambahan.
Tetapi apa juga penambahan ke, apa juga pembetulan kata-kata, susunan ayat dan sebagainya, ianya akhirnya akan dibentang dalam Perhimpunan Agung UMNO dan kemudian wakilan akan mengundi, memutuskan sama ada mereka bersetuju dengan usul tersebut atau tidak bersetuju dengan usul tersebut. Ini kita kena faham. Okey? Tidak ada sebarang syarat yang mengatakan bahawa ucapan dasar Presiden itu mesti dibawa dalam MKT. This is crazy. Dia kata tak ikut peraturan. Kalau ikut peraturan, dia kata dia akan menyokong. Kalau misalnya dia merasakan ianya tidak mengikut peraturan, saya nak tanya, Norma ni baru masuk UMNO ke? Bila Tun Mahathir memutuskan supaya jawatan Presiden dan timbalan tidak dipertandingkan dulu zaman Mahathir dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, kenapa dia tak bantah? Ketika zaman Pak Lah dulu tidak ada pertandingan, kenapa dia tak bantah? Ketika zaman Datuk Seri Najib pun pernah tidak ada pertandingan, kenapa dia tak bantah? Dia menteri lagi. Nak kena tahu bahawa dalam sejarah kita kita baru 4 kali kita adakan pemilihan jawatan Presiden. Dan kali terakhir kita buat pemilihan jawatan Presiden 2018. Pemilihan ini ialah Datuk Zahid. Dan orang yang nak lawan Datuk Zahid ni dah pun lawan Datuk Zahid. Khairi Jamaluddin kalah. Orang yang konon-konon nak lawan Datuk Zahid ni, Syamuddin, pada ketika itu nak lawan timbalan pun tak berani. Sekarang dia konon-konon selepas dia khianat pada kita, selepas dia pujuk 10 orang MP kita untuk memberi sokongan pada Muhyiddin, kemudian dia kata saya pun tak tahu apa benda yang saya khianat. Lepas tu dia kata apa salahnya menyokong Muhyiddin, padahal dia pun seorang peguam. Dia tahu, dia dah tanda tangan aku janji. So dia pun tak tahu apa yang dia khianat, macam mana. Jadi orang-orang macam ni kita nasihatkanlah, termasuklah Presiden MIC ni. Kalau dah rasa, ajaklah Syamuddin ni join PM. Join sana. Tak ada masalah. Ini apa cerita nak suruh kerjasama dengan PH ini nak dibincangkan dalam secara konsensus dalam mesyuarat BN, Dewan Tertinggi BN. Sebelum nak jadi calon pilihan raya, dia sudah pun menandatangani. Aku janji yang memberi kuasa kepada ketua parti untuk membuat keputusan ni. Bukan hanya untuk berbincang, bukan hanya untuk berunding, bukan hanya untuk memilih dengan parti mana kita bekerjasama, bukan hanya untuk berbincang siapa kita nak angkat jadi Perdana Menteri, termasuklah membuat keputusan. Dan mereka beria sangat nakkan jawatan Presiden UMNO tu ialah supaya mereka boleh dapat jawatan pengurusi Barisan Nasional yang dia tahu ada kuasa untuk memindahkan sokongan pergi ke kerjasama dengan Perikatan Nasional, bukan lagi dengan Pakatan Harapan, dengan kawan-kawan lama dia. Jadi ini kita kena jelas lah, kita kena jelas. Biarkanlah Norma ni nak cakap apa pun, saya rasa tindakan disiplin pun on the way terhadap dia. Kita pun tahu bahawa dia menaja dia untuk bertanding menjadi calon bebas menentang Datuk Habib.
ucapan dia lagi, ada ucapan dia, ini pun dah sampai kepada jawatan ucapan dia ketika pilihan raya tu. Kemudian pegawai khas dia ke apa, nama Wak Zigan, pun nak menjadi apa, penyokong ke pencadang? Pencadang. Kemudian tak tahu apa masalah, tiba-tiba tak boleh. Dia dah masuk dengan tag apa semua sekali, tiba-tiba dia tak boleh jadi pencadang ke penyokong. So ni semua orang kanan dia. Jadi bukti-bukti ni sudah dihantar kepada Jawatan Kuasa Disiplin Parti. So dia pun tahu nasib dia, lebih kurang sama macam KJ, lebih kurang Tun Husin. Jadi hari ni dia mengeluarkan kenyataan-kenyataan yang nak tunjukkan yang dia tak bersetuju tu, tak setuju ni. Kalau kita ambil tindakan disiplin, dia akan guna alasan mengatakan bahawa kita ambil tindakan disiplin sebab dia tak setuju dengan jawatan Presiden dan timbalan tidak dipertandingkan. Ini kelentung-kelentung mamat-mamat macam ni kita dah masak. Sebenarnya kalau tak setuju dengan pertandingan jawatan Presiden dengan timbalan, tak salah. Saya pun, pendirian saya daripada awal, semua jawatan perlu dipertandingkan. Tetapi kita kena hormatilah perwakilan. Perwakilan dah dengar usul tu, dah bahaskan 2 hari, bukan 1 hari, 2 hari. Benda ni melalui proses demokrasi, dibahaskan 2 hari dan akhirnya lebih 90% bangun, berdiri, angkat tangan lagi untuk menyokong usul tersebut. Jadi apa lagi yang dia nak dustakan? Yang berkuasa ialah Perhimpunan Agung UMNO. Ketika tidak ada Perhimpunan Agung UMNO, maka MKT barulah mempunyai kuasa untuk membuat keputusan. Dan keputusan MKT itu adalah muktamad, tidak boleh dicabar, tidak boleh dipertikai. Okey, soalan lain? Satu lagi tu. Mail cakap ahli UMNO berhak bersuara dan membuat dan kemukakan bantahan terhadap keputusan yang dibuat oleh perwakilan. Boleh ke tu? Betul, boleh. Boleh. Boleh, tak ada masalah. Buatlah. Naib Presiden UMNO ni buat bantahan. Nak bagus lagi, bawa pergi mahkamah. Jadi lagi mudah kerja kita, tak payah pecat. Secara automatik keahlian mereka ini tergugur. Kerana bukan hanya parti kita, semua parti lebih kurang sama. Siapa bawa parti ke mahkamah, dia punya keahlian secara automatik tergugur. Buatlah. Okey? Okey tu. Kalau kita lihat mereka ni semua kan, yang orang luar daripada parti ni, dia parti luar. Kan? Kalau dia orang luar yang tak berparti, tak apalah. Jadi dia orang luar sibuk bising tentang urusan perwakilan. Kata sibuk tentang UMNO bakal jadi dinosaur, anak muda tak nak sokong, UMNO tak terbuka. Dia orang sebenarnya sayang ke UMNO tu macam mana tu sebenarnya? Mereka ni pun pengkhianat UMNO, kan? Bila duduk dalam UMNO pun jiwa mereka dengan bersatu. Sekarang pun mereka masih lagi nak meletakkan proksi-proksi bersatu untuk mencabar kedudukan Presiden. Bila perwakilan menolak pemimpin-pemimpin mereka dengan mengekalkan Datuk Zahid sebagai Presiden UMNO. Kena faham ni, lebih 90% perwakilan memutuskan supaya jawatan Presiden yang disandang oleh Datuk Zahid dikekalkan. Ini kena faham maksud dia. Bukan dia kata tidak perlu dipertandingkan tu, tak perlu ada Presiden. Tidak. Maksud dikekalkan itu, tidak ada pertandingan, ialah supaya Datuk Zahid dikekalkan. Bila orang mengundi Datuk Zahid supaya dikekalkan, lebih 90% perwakilan memutuskan bahawa mereka mahu Datuk Zahid terus memimpin UMNO. Itu maksud dia. Mereka mahu Tok Mak Hassan terus menjadi timbalan Presiden, memimpin UMNO.
Dalam erti kata lain, mereka tidak yakin dengan pesaing-pesaing yang menawarkan diri. Kalau ada calon yang lebih baik daripada Datuk Zahid, daripada Datuk Mat Asad, yang diyakini oleh para perwakilan takkan memberikan undi mereka untuk menyokong usul ni. If there is someone better than Datuk Zahid dan Tok Mat, takkan sampai 90% perwakilan bangun dan menyokong usul ni. Ini kita kena faham. Sebenarnya dia orang faham tapi buat-buat tak faham. Okey, ada lagi? Okay, kita masuk ni. Soalan terakhir lah. Soalan terakhir. So, perwakilan tu hampir 90% setuju jawatan Presiden Timbalan Presiden tidak dilanjutkan. Untuk Syamuddin. Dah beli air? Dah. Di sini ya? Okey. Syamuddin KJ Jogani untuk tanding Presiden. Maksudnya dia tak setujulah duduk dalam kepimpinan. Sudah pasti tak setuju. Kalau orang setuju Jogani untuk jadi Presiden UMNO, naib tu ada 3 tempat. Nak menang tempat ketiga pun dia tak lepas. Sedangkan dia ni dah memang bukan jutawan tau, billionaire. Silap-silap bukan dia proksi Syed Mokhtar tu. Syed Mokhtar hutang dia, silap-silap. Kita pun ada juga dengar benda ni, kabar angin, Dia duit banyak, dia belanja banyak, pun kalah, tak boleh dapat salah satu daripada 3 kursi tu. Jadi macam mana nak bertanding jawatan Presiden? Samalah Hishamuddin bagi jawatan pemangku Timbalan Presiden. Bila kalah pilihan raya, dia tak berani untuk bertanding jawatan Timbalan Presiden di saat parti betul-betul memerlukannya. Jadi kalau jawatan Timbalan Presiden kamu tak tawarkan diri, tak berani, macam mana kamu nak jadi Presiden? Samalah Khairy Jamaluddin. Dia dah pernah menawarkan diri jawatan Presiden, kalah. Lepas dia kalah, apa dia buat? Balik-balik dia hentam Presiden parti. Dia tak boleh menerima kekalahan itu. Orang tengok benda ni, orang perhati je. Balik-balik dia kata parti tak ada ala tuju, parti tak ada ala tuju. Kita bukan lupa, kita belum lupa. Sehinggalah bila kerajaan Tebuk Atap terbentuk, Muhyiddin angkat dia menjadi menteri. Bila dia jadi menteri pun, orang tak lupa bagaimana rakyat Malaysia dipaksa untuk ambil vaksin. Orang tak lupa. Orang tak lupa bagaimana dia mengatakan nak menyusahkan hidup rakyat yang tak ambil vaksin. Tak pernah kita dipaksa untuk menyuntik sesuatu yang belum proven lagi, yang berbentuk eksperimental. Tak pernah. Tapi kita dipaksa. Malah Malaysia ni dia orang ada kerjasama dengan negeri China untuk jadikan Malaysia ni sebagai tempat untuk uji kaji vaksin. Cuba kau bayangkan apa jenis pemimpin macam ni. Kalau orang boleh lupakan benda ni, sudah pastilah mungkin orang nampak dia tall, dark and handsome. Kalau orang boleh lupakan benda ni, sudah pasti orang tidak akan bersetuju untuk usul undi tidak percaya ni disokong. Tapi bila orang nak Datuk Zahid dikekalkan, Tok Mat dikekalkan, maknanya orang tolak Jogani, orang tolak Syamuddin Tun Hussein dan orang tolak Khairy Jamaluddin. Sebab sehingga hari ini belum ada desas-desus orang lain nak bertanding jawatan tersebut. Yang ini kita kena salam. Yang ini kita nak kena faham. Okey, ada lagi? Satu lagi. Perdana Menteri 3 ke 4 bilion kecurangan duit, disalurkan ke individu politik, maksudnya ahli politik dan juga parti politik tu. So maksudnya benda ni betul berlaku. Jadi soalannya,
bila agaknya Perdana Menteri agak-agak lah pandangan Datuk lah untuk dia, kita kena faham Perdana Menteri dia ada maklumat kerana dia menjaga Kementerian Kewangan. So kalau dia kata ini peminat Datuk tu. Tengah live Saya nak bersama Datuk dia. nanti bang, sekejap. Okey. 5 minit bang. So apa ni, bila dia kata ada 3 hingga 4 bilion di antara 92.5 bilion ini, ketirisan ini, akhirnya duit itu landing di atas nama akaun parti Politik dan juga ada politik dan juga ahli politik. Bila dia cakap ni, ini Perdana Menteri, dia cakap ni dia tak boleh cakap sembrono. Kalau dia cakap sembrono, kita mintalah Muhyiddin saman dia. Muhyiddin kalau dia boleh balik pun alhamdulillah. Apatah lagi kalau dia nak saman. Jadi sudah pastilah apa yang Perdana Menteri cakap tu ada basis dia, ada fakta dia. Cuma kita nak suruh Perdana Menteri itu ambil tindakan cepat. Tuan-tuan kena faham separation of power antara eksekutif dengan perundangan, dengan Jabatan Peguam Negara, dengan Badan Kehakiman. Dia ada pemisahan kuasa. Perdana Menteri tak boleh arahkan, oh ini kita dah siasat dakwa. Tak boleh. Tapi orang yang menjadi peguam negara, yang menggalas tanggungjawab untuk meneliti kertas siasatan, maka dialah yang kena melakukan pendakwaan. Tapi kalau peguam negara itu pun, kita pun tahu bahawa yang melantik dia ialah Muhyiddin Yassin. Takkanlah dia nak dakwa Muhyiddin Yassin. Faham tak? Itu sebab saya cakap memang Datuk Seri Anwar Ibrahim ni akan berada dalam dilema. Kalau dia suruh Idrus letak jawatan, maka orang akan kata dia samalah dengan Mahathir yang suruh Tan Sri Apandi letak jawatan. Tapi kalau dia nak tunggu sampai Tan Sri Idrus bulan 3 ni tamat tempoh baru nak angkat AG, beratlah. Lambatlah. Sebenarnya boleh je AG tu direhatkan. Cuma kalau AG ni sekarang ni, kita pun tahu dia ni jenis ketegak sikit. Memang ada masalah. Okey, ada soalan lain? Doakan kami pergi dan balik dengan selamat. InsyaAllah saya akan cuba buat live daripada sana, dan insyaAllah juga boleh selain daripada update daripada Facebook saya, Alam Shah Travel, juga kita ada juru gambar yang akan upload perkembangan kami di Turki nanti. Minta tolong share live kita pada malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.